Hai, hola guys. Okey, kita masih lagi dalam topik bab 1 iaitu nombor nisbah 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, pada topik ni kita akan tahu tentang nombor perpuluhan iaitu nombor yang ada titik. Di mana bila nombor yang perpuluhan ni bila diletakkan pada satu garis nombor ni lah garis nombor kita panggil ni yang di mana dia ada kosong. Lepas tu bila dia ada perpuluhan mestilah dia ada titik kan. 0, 0.1, 0.2 makin membesar nombor sebelah kanan iaitu sebelah positif, sebelah kiri negatif 0.1. Tengok dia bermula sama juga 0.1. Dia jangan bermula 0.5 dulu di sini. Okey, 0.5, 0.4 tapi negatif salah. Dia mesti sama seperti sebelah kanan juga cuma dia ada negatif. Okey. Negatif 0.5 dengan negatif 0.1, negatif 0.5 lagi kecil berbanding negatif 0.1. Okey, bahagian ni cikgu nak kamu salin. Okey. Mewakilkan nombor perpuluhan pada garis nombor. Tolong faham ayat garis nombor. Jadi kamu kena buat garis nombor. Tolong fahamkan latihan ni. Jadi bila kena buat garis nombor, kamu kena ambilkan pembaris, bariskan dia biar lurus betul-betul. Jangan buat macam cikgu ni, cikgu tak guna pembaris. Sebab cikgu guna komputer agak sukar untuk cikgu guna pembaris. Okey, lepas tu kita tengok yang positif 0.5 dengan 0.1. Okey, jadi kita letakkan kosong di mana-mana letak. 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6. Okey, tolong buatkan guna pembaris ya, biar jarak antara satu pagar ke pagar yang lain adalah sama jarak. Kalau kamu nak buat 1 cm, 1 cm, nak buat 0.5 cm, buat. Yang penting jarak pagar mesti sama. Okey, lepas tu kamu susunkan nombor-nombor berikut pada garis nombor. Di sini adalah 0.1. Buatkan anak panah macam ni supaya tidak keliru. Jangan kamu main letak je. Kadang-kadang 0.1 ni kamu letak tepi-tepi pagar, tengah-tengah pagar. Jadi di mana satu letak 0.1 pun kita tidak tahu. Jadi buatkan anak panah macam ni supaya tidak keliru. Okey, lepas tu 0.2, 0.3, 4, 5. Sini 0.5. Boleh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jadi 0.6 nak tulis. Tak perlu sebab kita ada dua nombor saja yang positif. Yang negatif pula ada dua nombor 0.2. Jadi pagar dia mesti sama juga. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Okey, di mana 0.2? Di sini. Okey, negatif 0.2. 3, 4, 5, 6. Di sini negatif 0.6. Boleh? Okey, terusnya soalan ni pula. Okey, kita kena buat garis nombor. Tolong guna pembaris ya. Okey, cikgu nak mulakan kosong sini. Sebab negatif sebelah sini lebih panjang. Okey, lepas tu kita ada yang positif 0.4 dengan 0.8. Okey, dia 8. Jadi kamu buatlah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengok kalau cikgu buat pagar dekat, yang lain pun kena dekat juga. 8, 9. Tak apalah. Okey, kita tengok 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini 8 tadi, iaitu 0.8. Macam tu buat. 0.4 di mana? 1, 2, 3, 4. Di sini 4. Okey, 1, 2, 3, 4. 0.4. Okey, lepas tu kita ada sini ada sampai 1.5 sampai 15. Okey, kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Dia ada 0.3 negatif. 1, 2, 3. Di sini adalah negatif 0.3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini 15 kita lukis tadi. Jadi ini adalah negatif 1.5. Tada, siaplah kita untuk soalan wakilkan perpuluhan pada garis nombor. Tolong guna pembaris ya, biar buat kemas-kemas. Okey, untuk soalan ni pula, banding dan susunkan ikut tertib menaik. Yang ni kamu tak perlu buat garis nombor. Okay, tolong faham. Dia tak minta pun garis nombor. Tertib menaik maksudnya dari nombor kecil kepada nombor besar. Jadi kamu cari nombor paling kecil, itu nombor negatif. Nombor kecil. Ada lagi nombor kecil. Yang ni nombor kecil. Jadi daripada 3 nombor kecil tu, yang manakah paling kecil? Okey, yang ni salah. Nombor yang paling kecil adalah kelihatan seperti nombor yang paling besar untuk negatif. Jadi 1.3, 1.5. 1.5 lah yang paling kecil walaupun dia nampak besar. Jadi negatif 1.52. Lepas tu negatif 1.34. Lepas tu buat koma macam ni je. 0.048. Lepas tu kita ada 2 nombor. Okay, manakah yang paling kecil antara 0.6 dengan 1.027? 0.61 lagi kecil berbanding 1.027. Jadi inilah susunan dari kecil kepada nombor besar, iaitu tertib menaik. Jangan buat garis nombor sebab sebelum ni cikgu bagi latihan. So susun ikut tertib menaik menurun, dia lukiskan garis nombor. Salah tak perlu buat garis nombor. Tolong fahamkan soalan. Okey, ini tertib menurun. Jadi tak perlu buat garis nombor juga, susunkan dia. Okey, jadi tertib menurun dari besar kepada kecil. Jadi kita cari yang positif dulu. Yang ni positif. Jadi kita tulis dulu. 3.633. 3.633 dulu. Lepas tu kita ada negatif, ada 3 negatif tu. Yang mana dulu? Okey, kita tengok yang ni. Okey, negatif 3.0, kita tengok 3.0, 3.6, 3.6. Okey, jadi manakah yang paling antara berikut dia menurun kan? Dia akan jadi makin mengecil, makin besar. Mana yang paling besar? Maksudnya nombor dia menghampiri kosong. Yang manakah menghampiri kosong? 3.0 lah. Okey, jadi yang ni antara negatif 3.00 atau negatif 3.06. Jadi jawapan dia negatif 3.006. Okey. Lepas tu kita ada lagi. Lepas tu kita ada negatif 3.063. Okey. Macam mana kamu nak elak daripada keliru dia ni? Kamu tengok titik perpuluhan yang belakang. Belakang ni dia ada 00. Sini ada 06. Jadi maksudnya ni nombor dia makin membesar kan? Nombor membesar adalah makin mengecil kalau negatif. Ingat, nombor negatif ni nombor dia nampak besar tapi sebenarnya dia makin mengecil. Jadi nombor 3.06 dengan 3.00. 3.06 ni lagi kecil berbanding 3.00. Okey, settle dah yang dua ni. Last sekali kita ada yang mana satu lagi. Yang ni settle. Yang ni settle. Tinggallah yang ni, iaitu negatif 3.606. Jadi inilah nombor yang paling kecil, iaitu tertib menurun. Okey, boleh ya. Okey, seterusnya. Okey, cikgu bagi masa untuk kamu tengok. Di mana nombor besar adalah 3.633. Lepas tu paling kecil adalah negatif 3.606. Nombor dia nampak makin nombor besar tapi hakikat dia adalah nombor paling kecil. Okey. Okey, bahagian ni penting di mana kamu kena selesaikan gabungan operasi berikut, iaitu nombor perpuluhan positif dan negatif.
mengikut apa yang cikgu ajar sebelum ni, nombor integer yang pecahan apa semua tu. Okey. Kalau soalan bentuk macam ni, kamu kena cari yang ada kurungan dulu. Selesai yang ada kurungan. Kalau tiada kurungan, cari yang darab atau bahagi. Okey, mulakan darab dan bahagi, mulakan dari sebelah kiri. Lepas tu baru tambah tolak. Mulakan dari kiri juga. Okey, sekarang kurungan tiada. Soalan A, tapi kita ada darab. Okey, tolong darabkan. Okey, iaitu negatif. Ambil sekali dengan negatif ni. Jadi bawa turun 5.3 ni. Jadi jawapan dia 5.3 ni bawa turun. Negatif 8.4 darab 0.6 berapa? Kamu tekan je kalkulator, kamu akan dapat negatif 5.04. Kenapa negatif? Sebab negatif darab dengan positif 0.6. Negatif darab positif dari negatif. Jadi tinggal lagi 5.3 tolak 5.04. Jadi kamu tekan kalkulator 0.26. Jadi macam ni cara kiraan dia. Jangan kamu buat kiraan macam ni ya. 5.3 tolak 5.04. Kamu buat macam ni. Okey. Walaupun cara kiraan ni betul, tapi ini cara kiraan sekolah rendah. Sekolah menengah tidak pakai lagi. Maksudnya markah untuk jalan kerja tidak diterima bentuk macam ni. Okey, tolong ingat sampai bila-bila. Jalan kerja untuk sekolah menengah kita pakai bentuk macam ni. Okey, jawapan last sekali macam ni. Susunan dia mesti macam ni. Jangan kamu buat separuh-separuh. Maksudnya kamu selesai yang ni, selesai dulu yang ni. Lepas tu tulis kat bawah baru bawa turun. Tak boleh. Kamu kena bawa turun semua. Okey. Contoh yang ni, tengok yang B ni. Okey, kita buat yang kurungan. Maksudnya buat yang ni lah kurungan dulu kan. Ni ada kurungan juga. Okey, kurungan ni dia memisahkan antara simbol darab, simbol bahagi dengan negatif. Jadi kamu bawa turun sahaja kat sini. Jadi kamu tulis balik ini 7.83 tambah 3.79 bahagi tolak 0.25. Buka je kurungan. Jadi supaya kamu tidak keliru. Tak apa, boleh. Okey, jadi selesaikan yang dalam kurungan yang ni. Okey. Jadi okey, 7.83 tambah 3.79 kita akan dapat 11.62. Maksudnya tinggallah bahagi negatif 0.25. Maksudnya kamu kena bahagikan nombor negatif. Okey, maksudnya positif bahagi negatif jadi negatif. Jadi 11.62 bahagi 0.25. Tekan kalkulator je. Kamu akan dapat nilai dia, iaitu negatif 46.48. Itu jawapan dia. Okey, untuk B. Untuk C pula. Okey. Kita buat yang kurungan dulu. Selesai kurungan. Yang ni ada ni. Tiada kurungan apa-apa kan. Okey, jadi yang tiada kurungan ni bawa turun. Jangan kamu selesai yang ni dulu. Sebelum ni cikgu pernah tengok ada latihan kamu buat yang ni dulu. Kamu tulis yang ni sebelah sini. Lepas tu kamu tambah yang ni. Darab dengan ni pula. Tunjuk satu-satu. Jangan. Kamu bawa turun je. Kalau yang tiada kaitan bawa turun dulu. Okey, bawa turun 2.67. Okey, jadi yang ni kamu akan dapat berapa? Positif 6.74 tambah 1 ni. Tambah je. Jadi tambah yang ni berapa? Kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 8.1. Okey, lepas tu yang ni darab 0.4. Buat macam ni. Janganlah kamu buat yang ni dulu 8.1 kamu tulis sini. Kamu tulis 8.1 contohlah. Cikgu cantik kat sini kamu tulis 8.1. Lepas tu yang bawah pula kamu buat macam ni pula. Negatif 2.67 tambah 8.1. Kamu selesai yang ni dulu. Lepas tu baru darab. Tak boleh macam tu. Kamu kena tulis semua apa yang ada kat atas. Susunkan dia macam ni. Supaya tidak keliru. Okey. Jadi kamu dah susun macam ni. Jadi seterusnya kurungan dah hilang. Apa yang perlu kita buat? Cari yang darab. Yang ni yang darab. Yang ni yang darab. Jadi positif 8.4 darab 0.4. Jadi yang tidak apa-apa bawa turun. Negatif 2.67. Yang ni jadi positif.
Okey, jadi 8.1 darab 0.4 kita dapat 3.24. Tekan kalkulator kamu akan dapat macam tu. Okey. Lepas tu negatif 267 tambah 3.24. Okey, negatif dengan positif kita akan jadi tolak. Kamu tolakkan dia. Tekan kalkulator je. Okey, kamu akan dapat jawapan dia 0.57. Jawapan dia positif. Kenapa positif? Kamu tengok huruf besar. Di mana huruf besar dia? Iaitu 3 dengan 2. 3 depan dia adalah positif. Jadi jawapan dia positif. Ataupun tekan kalkulator, kamu jumpa nombor dia. Tapi kalau boleh, kamu mahirkan tambah tolak guna, tak payah guna kalkulator. Okey. Jadi kamu tahu positif negatif apa jawapan last dia. Ni kamu bergantung pada kalkulator sepenuhnya, otak kamu jadi lemah. Okey, untuk mengira. Okey, D pula. Okey, buat yang ada kurungan. Yang ni. Tapi kurungan ni macam mana cikgu? Maksudnya 0.54 tolak-tolak 8.3 selesaikan ini dulu ke? Tidak. Itu kalau dia kurungan macam ni. 0.54 tolak 8.13 macam tu. Baru kita boleh selesaikan semua ni. Ini masalah dia kurung yang ni sahaja. Bila dia kurung ni, maksud dia memisahkan antara negatif dalam ni dengan negatif luar. Jadi, kamu bukakan kurungan dia tu. Tolak dengan tolak jadi tambah. Macam tu. Hilanglah kurungan dia. Lepas tu yang ni pula, dia memisahkan antara bahagi dengan tolak. Bahagi dengan tolak boleh hilang ke? Tak boleh. Jadi, kamu buka je kurungan macam tu. Kalau darab dengan tolak pun macam tu juga. Atau darab dengan tambah pun macam tu juga. Dia tak boleh jadi simbol lain. Okay, lepas tu tambah 0.97. Okay. Jadi kita nak selesai mana satu. Bawa semua kena buat turun macam ni. Okay, kita selesaikan yang ada bahagi. Yang ni lah bahagi. Positif 8.13. Jadi bawa yang ni 0.54 bahagi dengan 0. Okey, jadi dia bahagi ada negatif kat sini. Jadi 8.13 bahagi dengan 0.3. Last sekali 0.97. 0.54. Okey, jadi 8.13 bahagi dengan 0.3 kita akan dapat 27.1 tambah dengan 0.97. Okey, yang ni macam mana kita nak buat dulu? Nak ambil negatif 2.7 selesai yang ni dulu ke yang belakang? Okey, ingat mesti mula dari sebelah kiri dulu. Kalau darab dan bahagi pun mula dari sebelah kiri juga. Ataupun tambah dengan tolak, seterusnya mula daripada kiri. Apa itu? 0.54 tolak 27.1. Okey. Kita akan dapat 0.54. Kita akan dapat tekan kalkulator negatif 26.56. Kita akan tambah 0.97. Last kali jawapan dia. Okey, tolak tambah dia jadi tolak, iaitu 26.56 tolak 0.97. Kita akan dapat 25.59. Jawapan dia negatif sebab yang besar 26 depan dia ada negatif. Ini 0.9. Okey, lepas tu cikgu semua kamu mahir untuk tambah tolak negatif semua tu. Nak tahu dia nombor positif negatif. Jangan bergantung pada kalkulator sahaja. Okey. Sampai sini saja untuk topik perpuluhan. Kita akan berjumpa pada topik yang akan datang yang 1.5. Okey, salam.